Okay. Alright, so 12.25. So kita boleh lah kot. Alright. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Salam cikgu. Okay, alright. So macam mana cuti? Okay, seronok? Seronok kan? Siapa tak seronok cuti? Okay. So kita tak nak buang masa lama. So kita masuk tajuk baru Yang ini sebenarnya tajuk yang kedua terakhir. Kedua terakhir ke terakhir? Sebelum ni kedua terakhir Lepas tajuk ni, tajuk Lestari semua tu. So habislah kita dah habis untuk sign untuk tahun 6, sign tahun 6. So insyaAllah nanti kita buka sekolah ke, kalau kata sempat buka sekolah, kita bertemu di bersemuka. Mungkin kita siapkan apa yang patutlah, mana yang tak siapkan kita siapkan. So ini kita belajar, kita habiskan silibus dan sebagainya. Kita tengoklah sana. Okay, tunggulah dulu kat sekolah mana. Okay, so tajuk kita yang seterusnya 190 dan 191 tajuk mesin ringkas. Okay. Siapa yang nak tengok buku teks boleh. Kali ni cikgu dah adakan cikgu dah scan gambar ni. Cikgu ambil gambar tadi, cikgu dah masuk tengok kat skrin pun boleh. Siapa tak ada buku teks pun boleh tengok dekat skrin Okay, so cikgu paparkan dekat skrin apa yang kita nak belajar hari ni. Sekejap Okay, sekejap. Okay, cikgu share skrin sekejap Okay, semua boleh nampak ke kat skrin? Nampak tak? Boleh. Okay, alhamdulillah Okay, boleh nampak, alhamdulillah. So senang cikgu nak ni. Okay, baik. So sekejap So okay, sekejap yang hari ni cikgu nak setting apa. Okay lah ni, boleh lah. Okay, so tajuk kita hari ni adalah mesin ringkas. Okay, tajuk kita hari ni tak lawa warna ni. Cikgu pakai yang ni sikit tajuk kita hari ni mesin ringkas. Tajuk kita mesin ringkas. Ni tajuk mesin. Sebenarnya mesin ada dua, mesin ringkas dengan mesin kompleks. So hari ni kita masuk yang paling simple dulu, mesin ringkas. Okay, so mesin ringkas ni apa benda? Okay, cuba tengok gambar tu dulu. Ni ayat yang pertama. Mesin ringkas ialah alat yang membolehkan kita melakukan kerja dengan lebih mudah dan cepat. Ulang boleh Mesin ringkas ialah alat yang membolehkan kita melakukan kerja dengan lebih mudah dan cepat. So kita nak melakukan kerja dengan lebih mudah dan lebih cepat. Okey. Boleh faham tak? Yang tu setakat tu boleh faham tak? Alat yang membolehkan kita melakukan kerja dengan lebih mudah dan cepat. Kalau kita tak ada mesin ringkas ni, kerja kita jadi payah. Okay, sekejap ada murid baru masuk je. Cuba ambil. Okay, so itulah fungsi mesin ringkas sebenarnya. So banyak alatan kat rumah kita ni sebenarnya mesin ringkas. Sebenarnya kita biasa menggunakan mesin ringkas di rumah untuk memudahkan kerja kita. Para engineer, juruterus semua dah cipta macam-macam alat untuk memudahkan kehidupan kita. Sebenarnya daripada zaman dulu lagi, zaman batu lagi orang dah menggunakan mesin ringkas. Okay, tak apa, kita tengok ayat dia lagi, kita sambung. Terdapat pelbagai mesin ringkas di sekeliling kita. Setiap mesin mempunyai kegunaan yang tertentu. Okay, setiap satu alat yang dicipta tu ada fungsi dan kegunaan yang tertentu. Okay, perhatikan dan kenal pasti mesin ringkas dalam situasi di bawah. Okay, yang pertama ni. Ini yang pertama. Skru. Okay, tengok dulu skru. Okay, skru digunakan untuk menyatukan dan mengetatkan kepingan papan tanda pada sebatang kayu. Yang kat sini. Nampak tak skru ni? Ni skru. Okay. Skru, dia masukkan skru sini
sebenarnya papan yang besar jaga kebersihan ni tak bercantum dengan kayu pemegang ni. Dia tak bercantum. So bila lubangkan, letak skru, kita boleh ketatkan. So skru ni digunakan untuk menyatukan. Kita ada. So skru ni tadi digunakan untuk menyatukan dan mengetatkan kepingan papan tanda pada sebatang pokok. So skru tu adalah satu mesin ringkas. Faham tak ni? Faham ke? So yang ni yang pertama, skru. Digunakan untuk menyatukan dan mengetat. Itu adalah mesin ringkas sebenarnya skru ni. Jangan cakap cikgu mesin ni bukan mesin yang ada motor tu. Tak. Mesin ni ingat ada fungsi dia membolehkan kita melakukan kerja dengan lebih mudah dan cepat. Itu dah kategori mesin tu. Skru tu mesin. Dia memudahkan kerja kita memegang. Takkan orang nak pegang je ni. Papan tanda jaga keselamatan ni pegang je sepanjang masa kat kayu. Tak ada tu So kita pakai skru, dia boleh membantu kita. Membantu kita memegang papan tanda tersebut. Okay. Alright. So itu yang pertama. Mesin ringkas yang pertama skru Ni. Mesin ringkas yang pertama skru. Yang kedua. Yang inilah. Satah condong ni. Satah condong ni. Dia warna gelap-gelap ni, itu adalah nama mesin tu. Alamak Sekejap cikgu nak hilangkan dia punya ni lah. Undo ni gambar. Takut salah tekan. Okey. Ni. Papan disending. Ni satah condong Satah condong ni tulisan warna pekat ni, yang itu nama-nama mesin ringkas. Okey. Papan disendingkan menjadi satah condong untuk memudahkan kerja menggerakkan beban ke aras yang berbeza ketinggian. Ni. Nampak tak? Dia condongkan sikit. Tu nama dia satah condong. Satah ni macam permukaan. Condong yang dicondongkan, disengitkan. Itu jadi satah condong. Bila sengit macam ni, bolehlah angkat kereta tolak, kereta sorong ni kan. So itu nama dia satah condong. Memudahkan kerja menggerakkan beban ke aras yang berbeza ketinggian. Biasanya nak naik lebih tinggi, kena condongkan sikit lah. Mana yang tinggi tu dicondongkan ke bawah. Barulah kita boleh naikkan kereta atasnya, pergi hantar ke sebelah sana, turun balik ke sana. Tidak tenggelam dalam sungai, jadi Titanic. Okay. So itu satah condong ni adalah mesin ringkas yang kedua. Boleh faham dek? Siapa yang tak faham angkat tangan? Ada tak yang tak faham? Boleh. So boleh kan? Senang kan? Ni paling ringkas ni, tajuk yang simple. Okay? Alright. So yang pertama tadi skru. Ni yang pertama. Ini yang kedua. Skru, satah condong. Dua benda. Yang ini nak lekatkan benda. Yang ini nak mudahkan pergerakan daripada aras bawah ke aras tinggi. Ni. So kena satah condong. Okay. Yang ketiga. Yang ini. Takal. Takal tu apa? Takal tu sebenarnya kita kalau kita tengok dekat bengkel, dekat bendera, memudahkan kita naikkan beban dengan lebih mudah. Mana benda berat tu kita boleh tarik dengan cakap daya yang sedikit. Okay. Kalau tidak nak buat tarik angkat ni cuba tengok dia buat apa ni. Ni dia angkat ceri air kan. Bekas berisi air ni nak naik atas ni dik. Bayangkan nak naik tangga, silap-silap separuh jalan terjatuh kan. Terjatuh pada pam jatuh. So dah kena ambil balik air. So dengan menggunakan takal. Ni takal. Nampak tak bulat ni? Yang ini takal Pada bendera ada, pada bengkel nak angkat enjin kereta tu berat kan. Enjin kereta. Cerita Fast and Furious semua tu. Enjin tu. Dia nak angkat, dia ada satu takal ke atas. Bahagian atas bengkel tu dia ikatkan, so tali tu akan tarik enjin. Kalau ni dia angkat air, nampak? Tali tu akan berpusing dia akan pusing. Dia akan pusing. Takal ni dia akan berpusing, tali tu akan ditarik. Nampak? Okay? So kerja dia senang. Takal yang dipasang pada menara tinjau ni digunakan untuk menaikkan beban dengan lebih mudah ke atas menara. Boleh faham? Ini yang ketiga. Takal. Kat bendera ada, kat bengkel kereta semua ada. Okey, yang seterusnya, yang keempat. Ini yang keempat. Ini yang keempat gear. Ini semua orang tahu. Kan? Baik lelaki baik perempuan. Gear yang dipasang pada basikal berguna untuk menggerakkan roda basikal pada kelajuan yang berbeza. Mana gear? Ni. Sini kan? Ni sini gear. Sini gear dia tukar, adjust.
Gear 4 ke 1 ke dia ringkaskan. Jadi dia bercantum kat sini kan. Biasanya dekat sini belakang. Dia akan adjust lah. Dia tukar kedudukan rantai tu. So nak ringan ke nak berat kan. So bila dia boleh adjust lah. Maknanya kalau perlahan sangat dia pakai berat sikit. So laju lah. Itu cara dia. Sama juga dalam kereta pun sama. Tu sebab dalam kereta pun ada gear. Kan? Kereta ayah kan. Gear 1, 2, 3. Parking lah apa benda semua tu. Itu pada kelajuan beza. Motor pun sama. Motor gear dekat kaki tu. So kalau nak laju lagi tambah lagi gear. Supaya perjalanan lancar. Kalau tidak, meraung je motor tu. Okay. So basikal pun sama, boleh adjust gear ni. Tujuan dia untuk menggerakkan roda basikal pada kelajuan yang berbeza. Ingat, gear ni nak tukar kelajuan. Kelajuan dia. Okay. Alright. Ni pun satu mesin ringkas. Okay. Dia bukan mesin komplek, dia mesin ringkas. Okay. Yang kelima. Okay. Ni yang kelima. Roda dan ganda. Roda dan ganda. Okay. Jangan risau ni kita pergi secara umum dulu. Hari ni cikgu tak masuk detail. Nanti kamu pening kepala nanti. Hari Khamis nanti kita kelas kedua, cikgu pergi satu-satu. Itu pun cikgu pergi 1, 2, 3, 4, 5 benda dulu. Cikgu terang contoh. Kalau tidak kan kamu pening ke? Okay, so yang kelima, roda dan ganda. Okay, pada pedal basikal, menggerakkan gear dan seterusnya memutarkan roda basikal. So, kat mana roda dan ganda ni? Sini lah. Nampak tak sini? Sini. Ini roda. Ganda sini. Ganda ni benda yang memutarkan benda bulatan ni. So bila kita gerakkan pedal, benda ni akan bergerak kan. Dalam tu ada macam ada tu. Dia akan gerakkan rantai tu akan gerakkan roda. Betul? Sprocket, tahu sprocket? Siapa tahu sprocket basikal? Motor tahu kot. Okay. So roda dan ganda ni dia akan menggerakkan gear dan seterusnya memutarkan roda basikal. Yang ni so yang ini. Tak apa. Kamu secara umum dulu. Nanti cikgu akan detail satu-satu bahagian tu. Memang mula-mula ni dia akan banyaknya kan. Okey, tak apa. Kita dengar semua dulu. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Kemudian sebelah ke surat sebelah. Okey, takal ni masih sama. Ni takal Nampak? Takal pada tiang bendera digunakan untuk naikkan dan menurunkan bendera. Kat mana takal dia? Siapa tahu? Okey, cikgu nak suruh kamu. Siapa tahu kat bahagian mana dia letak takal pada bendera? Siapa tahu? Yang tali tu. Tali tu dekat atas ke bawah? Kedudukan takal tu. Dekat tengah-tengah tu. Tengah Ke bawah tu. Ni? Yang diikat tu. Diikat tu. Sekejap cuba tengok. Sepatutnya, okey, betul lah kot. Ini yang dia buat bukan. Yang ni diikat. Ini diikat. So, takalnya dekat sini, dek. Tak nampak kot sini. Patut ada takal sini, sini. Dia tak nampak ni. Dia tak letak ni. Mungkin sebalik bendera ni. Sebenarnya, takal ni dia kena atas. Sebabnya dia akan tarik sampai ke atas. Kalau takal kat sini, dia stop kat sini ya. Setahu cikgu dia kat atas. Dia mesti kat atas. Dia ni atas. Dia kat atas. Macam kalau sekolah kita kan, tiang bendera tu. Siapa yang pernah, pengawas biasa bertugas ni kan. Dia pegang ni, ada pernah naik bendera kan. Pasal tak dekat atas tu dia ada macam tu tiang. Atas tu dia ada macam benda bulat. Itu takal So tali tu dia akan naik. Dia pusing balik turun. Kan. Satu pengawas akan tarik tali yang ni. Tali yang ni ikat pada bendera. Betul? Yang ni dia akan tarik. So bendera tu akan naik atas. Negaraku tanah tu bertata. Sebab kan? Sampailah atas tu. So lepas tu diikat. Tu ini takal. Kat sini takal yang bahagian atas. Sepatutnya biasa kat situ lah. Ni cikgu tak pasti gambar dia letak mana. So ini dia nak ikat ni. Okey, tak apa. So baguslah cubaan tu betul.
Okay, takal pada tiang bendera digunakan untuk menaikkan dan menurunkan bendera. Penting takkan kita nak naik sampai atas tiang atas ni kan? Nak naikkan bendera semata-mata jatuh lah. So biarlah takal yang baik kerja. So takal ni salah satu mesin ringkas. Ni masih sama cikgu tak buat nombor. Cikgu hanya highlightkan dia takal ni. Nombor 3 ni sama. Okey. Kemudian ada lagi tak yang lain? Ada yang bawah ni Yang ke 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6 ni. Ni yang ke 6. Tuas. Sudu dek yang selama ni kita pakai sebenarnya tuas. Apa benda tuas tu cikgu? Nanti cikgu akan detailkan apa benda tuas tu. Dia kategori tuas untuk membuka penutup tin makanan. Ni budak ni mana sudu ni sudu dia kocik depan tak nampak lah dik. Okey. Cikgu bagi tahu sikit saja sikit sudu. Okey, kata ni sudu ni cikgu lukis gambar sudu. Masya-Allah, comel sudu pakai pin ni mencabar sikit nak boleh okey. Ujung dia bulat kan. Sudu kan. Okey. Nasib baik jadi. Okey. Ini kita pegang betul. Ni pemegang sudu. Yang ini kita nak ambil benda-benda. Tengah-tengah ni tak bergerak. Betul. So, yang ini kita nama daya. Ni kita guna daya D. Yang ini tak bergerak, fulcrum. Yang ini beban. Tak apa, nanti cikgu detail. Dia kalau tuas ni dia mesti ada 3 bahagian. Ada tempat pemegang, ada melibatkan daya, ada bahagian yang tak bergerak, ada satu bahagian beban, nak ambil beban. So salah satunya sudu ataupun garfu. Betul tak? Betul tak dik? Dia sudu contoh sudu. Macam tu lah. Sudu. Contoh yang lain. Kereta sorong. Mana kereta sorong tadi? Ni kereta sorong. Kan? Okey, kereta sorong. Ini daya. Dia pegang. Okey. Kemudian beban dia dekat tengah-tengah. Yang ni tak bergerak. Fulcrum. Nampak? Dia mesti ada 3 bahagian. So yang ini, yang dekat mesin kereta sorong ni, ini tuas. Tapi nanti ada yang dia ada pengelasan dia lain. Okey, cangkul, kapak. Ni tahu kapak ni? Ini daya. Pemegang dia daya. Ini fulcrum. Ini beban. Beban dekat ujung tu. Situ yang dia kapak. Okey. So dia mesti ada 3 bahagian. Ingat, tuas ni dia ada 3 bahagian. Tak apa. Cikgu akan bagi lebih detail. Sabar. Jangan terkejut. Kita tahu itu je. Umum je dulu. Sudu, tuas. Membuka penutup tin makanan fungsi dia. Okey. So ini yang ke-6. Sabar nanti cikgu akan detailkan satu persatu. Ini yang ke-6. Okey. Yang ke-7. Ni. Yang ke-7 nama dia baji. Bukan burung baji. Burung baji, kenapa dia nama burung baji yang depan dia tajam? Merasakan mulut dia tajam kan? Okay, baji ini benda yang tajam. Contoh macam pisau Okay, tengok. Pada kapak. Baji pada kapak memudahkan kerja memisahkan atau membelah batang kayu. Kat mana baji dah? Kat ujung kapak ni. Yang tajam tu. Itu baji. Kalau sini tuas. Sini tuas. Yang sini baji. Baji ni bahagian tajam yang tajam ni kan? Tajam. Kata ni kapak. Yang ini, yang bahagian bawah depan tu. Yang bawah tu. Yang ini yang tajam. So, ini yang kita panggil baji. Kalau pisau. Okay, katalah pisau Kita pisau. Ya Allah. Cantik kalau gambar. Okay. Okay, pisau. Tu dia pisau. Okay. Baji dekat sini. Cukup pakai warna lain lah buat nampak. Baji dia dekat mana? Sini lah. Ni semua ni. Ni baji dia. Boleh nampak jadi bahagian yang tajam tu kita panggil baji. Boleh faham? Okey, ada 7 saja. Boleh kan? Alhamdulillah. So hari ni kita belajar 7 secara umum secara umum dulu. Ada 7 mesin ringkas yang kamu kena tahu. Nampak? Ni dah macam level tinggi kan sebab kamu dah darjah 6 memang kena belajar tinggi lah. Nanti masuk sekolah menengah lebih mendalam.
Seronok, sebenarnya sains ni seronok. Siapa dapat sampai belajar sampai ke angkasa lepas tu lagi seronok. Boleh jadi macam Datuk Syekh Muzaffar tu. Cikgu pun dulu nak jadi angkasawan je dia, tapi tak dapat lah. Dia dah dapat rezeki dia lah. Okay? Tak apalah. Rezeki cikgu kat tempat lain mengajar SKTPJ. Okay, baik. Cikgu pun dulu lari angkasawan tu. Tapi tak menang lah, nak buat macam mana kan. Okay. Alright. So, ini secara umum lah dulu. Mesin-mesin ringkas yang kamu perlu kuasai. Ini tajuk dia mesin ringkas. So, ada 7. Nanti gambar ni pun dalam buku teks sama lah. Kamu nak conteng sama je cikgu ni pun tak apa. Boleh. Tak ada masalah. Tapi pakai pensel. Jangan pakai pen. Pensel boleh padam. Pakai pen kan kesian Kalau kita buku yang kongsi dengan pinjaman tu tak boleh, kena padam balik. Okay, pensel tak apa. Nanti kena padam balik kalau kata tu. Ataupun kamu print, kamu conteng lah suka hati kamu. Okay, baik. So ada berapa dik mesin ringkas yang kita belajar hari ni? 7. Alhamdulillah. Okay. Kalau cikgu tanya soalan ringkas boleh? Boleh cuba. Siapa boleh berdasarkan ni je, berdasarkan teks ni saja. Okey. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Okey, cikgu tutup gambar dia lah. Siapa yang masih ingat je, cikgu stop sharing. Tu dia. Okey, baik. Cikgu tak tunjuk gambar. Okey. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Apakah nama mesin ringkas? Nama mesin ringkas Ataupun kita ambil soalan yang lagi umum lah. Apakah fungsi mesin ringkas? Fungsi mesin ringkas tu apa? Siapa boleh jawab? Memang terbaik tu. Okey, tunjuk gambar. Masuk video ni. Siapa yang boleh bagi tahu cikgu apa fungsi mesin ringkas? Maksud mesin ringkas boleh ataupun fungsi? Membolehkan kita melakukan kerja dengan lebih mudah dan cepat. Dua-dua orang Adriana dan Khadijah Tahniah betul. Membolehkan kita melakukan kerja dengan lebih mudah dan cepat. Ingat fungsi mesin ringkas. Dia mesti memudahkan kerja kita. Kalau dia tak menyenangkan kerja kita, dia menyusahkan kerja kita, tu bukan mesin ringkas nama tu baik tak yang buat mesin kan? Kita guna bantuan mesin ni untuk mudahkan kerja kita. Itu fungsi mesin. Okay? Alright, soalan yang kedua. Bagus tahniah Khadijah dengan Adriana. Sama tu, dia jawab serentak. Okay, yang kedua. Apakah fungsi skru? Adam Khalid, maaf cikgu, kenapa tu? Adam Khalid kenapa tu? Saya tak dapat masuk je. Okey, tak apa. Dia bagi Telegram. Okey, tak apa. Okey. So, apakah fungsi skru? Siapa boleh jawab? Fungsi skru. Untuk memegang, mengetatkan, mengancing atau mencantumkan objek bersama. Wah. Ini nota mana dia dapat ni? Lagi dahsyat ni. Dia tengok belakang ni. Okey, bagus. Tahniah Tadi siapa jawab tadi? Adriana ke Khadijah? Adriana. Okey. Tahniah Okey, betul. Kita nak mengetatkan, menyatukan, maknanya dua keping kayu contoh dua bahagian. Okey, so kita cantumkan kat situ. Bagus. Tahniah Kemudian, okey, siapa boleh jawab tentang takal? Di mana kita boleh nampak takal? Cikgu dah bagi tahu beberapa tempat tadi. Siapa? Okey. Siapa boleh jawab takal? Di mana kita boleh jumpa? Faiz ya. Faiz ke Khadijah? Cepat. Faiz tadi jawab bendera Sorry, okey. Faiz jawab bendera. Betul, bendera. Khadijah cakap crane. Betul. Yes. Okey. Ya, Izzuddin. Siapa? Kat mana? Kapal layar. Kapal layar. Oh, betul. Bahagian atas dia nak naikkan layar dia tu. Wah, bagus Bagus, alhamdulillah. Mana kamu ada buat kajian sendiri ni. Bagus. Tahniah. Okey, tahniah Okey, so okey, dua lagi lah soalan. Tuas. Okey. Tuas. Contoh apa benda? Tuas. Mesin ringkas tuas pada alatan apa yang kita pakai di rumah yang setiap hari? Kita bangun pagi tu. Gunting boleh. Dan sudu. Sudu. Okey. Sudu kita pakai tu.
Betul, bagus. Tahniah Khadijah. Kemudian baji. Senang. Baji, bagi satu contoh alatan yang mesin ringkas ni adalah baji. Kapak. Kapak. Apa Faiz? Nah. Pisau. Okey. Alright, bagus. Jadi tahniah kamu dah faham tu. Itu okey, so ingat tajuk hari ni kita belajar pengenalan saja, tak perlu nak mendalam sangat. Mana kamu perlu tahu mesin ringkas kita ada 7 tadi kan? 7. So kamu kena hafalkan nama-nama dia dan contoh-contohnya dan fungsi dia saja. So nanti kita akan pergi secara lebih mendalam. Satu per satu. Okey. So ada tak sebarang soalan nak tanya cikgu? Tak faham lah cikgu. Cikgu terangkan lagi sekali. Yang mana bahagian yang kamu tak berapa jelas tu? Ada tak? Sebarang soalan. Tajuk kita ni tentang mesin ringkas. Nanti kita akan belajar mesin kompleks rasanya. Yes. Okey, nanti lepas dah habis bahagian-bahagian ni kita belajar mesin kompleks. Mesin ringkas ni yang ringkas. Okey, mesin kompleks ni gabungan beberapa mesin ringkas ni. Contohnya nanti skru akan bergabung dengan gear. Contoh pada basikal dia ada gear, dia ada roda ganda. Macam itulah. So mesin kompleks ni dia bergabung. Dia mesti lebih daripada satu. Kalau mesin ringkas ni satu mesin saja. Dulu pernah tanya dalam soalan UPSR. Adakah skru ni mesin ringkas? Ramai yang jawab tidak. Jadi sekarang ni di-highlightkan skru ni salah satu mesin ringkas sebenarnya. Okay, skru ni salah satu mesin ringkas. Nampak macam dia bukan mesin, sebenarnya dia mesin. Ingat fungsi mesin ringkas ni dia memudahkan kerja kita. Okay. Okay, jadi cikgu rasa semua okay, tak ada masalah So kalau ada masalah boleh tanya di dalam Telegram ke apa benda pun boleh. Okay, so nanti cikgu akan sambung soalan macam biasa dalam Telegram. Cikgu suruh buat muka surat buat apa tu, kamu rujuk kat situ. Kalau ada soalan online lah. Kalau tak ada, kita buat dalam yang soalan PBD tu dalam buku pentaksiran tu. Okay, jadi kalau tak ada sebarang soalan, nanti cikgu kita akan sambung dalam Telegram dan Google Classroom. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Okay, sama. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih. Alright, okay, sama.